Dia orang doa, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datang bulan Ramadan. Makna dia, ya Allah, kau bagi tubuh badan yang baik dekat aku. Bagi kesihatan yang baik kepada aku. Bagilah aku usia yang panjang untuk aku jejakkan diri aku masuk dalam bulan Ramadan. Ini doa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah ibu, tuan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat, kasih, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa, dan kita baru sahaja selesai menunaikan salat zuhur secara berjemaah. Dan sekali lagi kita meminta rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita berkumpul, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Ayah ibu, tuan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pejam celik kita berada pada tanggal ke-15 daripada Ramadan. Malam ni mungkin sebahagian besar tempat kita amalkan dalam witir kita dengan qunut, yang mana ayah-ayah muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bila tengok dengan Ramadan yang kita masuk pada kali ini, sebenarnya ia adalah satu daripada permintaan yang telah Allah tunaikan kepada kita. Pada bulan Rejab, bila kita masuk awal di dalam Rejab, antara doa yang kita duk minta kepada Allah, doa yang kita aminkan belakang imam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah Allah perkenan hajat kita, permintaan kita nak masuk dalam Ramadan. Bila kita sebut tentang Ramadan, Ramadan ni satu bulan yang sangat-sangat special. Orang yang beriman kepada Allah, mereka mengejar bulan ni. Mereka mendambakan bulan ni. Sebab banyak kelebihan-kelebihan dan keistimewaan yang Allah letak pada bulan ni. Sebab itu dirakamkan antara doa golongan yang sebelum daripada kita. Golongan salafus salih. Antara doa yang direkodkan, mereka minta kepada Allah, Allahumma sallimni li Ramadan. Ni doa mereka ni. Nanti kita pun boleh amal. Dia orang doa, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datang bulan Ramadan. Makna dia, ya Allah, kau bagi tubuh badan yang baik dekat aku. Bagi kesihatan yang baik kepada aku. Bagilah aku usia yang panjang untuk aku jejakkan diri aku masuk dalam bulan Ramadan. Ini doa mereka. Dan mereka sebut, wasallim Ramadan li. Ya Allah, sejahterakan Ramadan tu untuk kami. Bagilah Ramadan ni ada manfaat yang kuat kepada kami. Keberkatan Ramadan tu mengalir kepada kami. Tak maulah jadi kalau masuk Ramadan kita lemah. Tidur dari pagi sampai petang. Buka puasa baru bangun. Tak mau. Tapi nak Ramadan tu ada keberkatan kepada kita. Kita boleh solat. Kita boleh puasa. Kita boleh baca Quran. Kita boleh sedekah. Kita boleh buat amal yang lain. Tanpa mengganggu berkaitan bila mana kita berada dalam Ramadan. Mudahkanlah.
Dan mereka doa kepada Allah, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amalan yang kami buat dalam Ramadan. Ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan golongan salafus salih, dia orang minta kepada Allah, ya Allah, perkenankan permintaan kami dalam bulan Ramadan. Berapa lama dia minta? Bukan sehari, bukan 2 hari. Kita ni minta malam raya je kot. Tapi golongan salafus salih, dia minta, ada yang mengatakan mereka minta selama 3 bulan. Ada yang mengatakan mereka minta, ya Allah, terima amalan kami dalam bulan Ramadan. 6 bulan dia orang minta. Makna dia apa? Masuk Syawal. Habis Ramadan tu Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mereka minta, ya Allah, bulan Ramadan yang baru-baru ni, kau terima amalan kami. Ayam dirahmati Allah sekalian, rasa pelik tak dia orang boleh minta dekat Allah 6 bulan ni? Tak pelik, sebab kita pun awal bulan Rejab kita boleh minta saban hari 5 waktu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau kita pun 5 waktu sehari 2 bulan kita boleh minta, ni golongan yang telah mendahului kita dengan iman, tak mustahil dia minta 6 bulan. Selepas daripada tu Allah terima apa yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab apa yang dia orang minta sangat ni? Supaya Allah perkenankan apa yang dia orang buat dalam Ramadan. Sebab apa yang dia orang minta ni? Apa istimewanya Ramadan ni? Ayah dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Qudusi Allah kata apa? Allah kata setiap anak Adam, bila dia buat kebaikan, kami gandakan kepada mereka 10 sehingga 700. Ibu sekalian, ni kita baca Quran di surah Al-Mulk kita duk baca contoh setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ibu sekalian, tabarakab, kan kita duk baca tu. Sebab Nabi kata, bila seseorang membaca huruf di antara huruf Allah, alif, lam, mim, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, Allah gandakan sebanyak 10 kali. Kita solat 5 waktu sehari semalam, ayam dirahmati Allah sekalian, dengan ikhlas kita solat kepada Allah, Allah ganda 10 kepada kita. Tapi ada amalan yang kata Allah, kami gandakan kepada dia 700. Wih, banyak ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian. Amalan apa tu? Sebab itu siapa yang tak buat amalan ni dalam Ramadan, rugi besar dia. Tambah-tambah Ramadan. Iaitu orang yang menginfakkan rezeki, menginfak, berwakaf pada jalan Allah, dengan duit yang dia bagi, dengan sumbangan yang dia bagi, kata Allah menumbuhkan satu tumbuhan, yang mana tumbuhan itu keluar pula celah-celah dia 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 100 biji. 700 gandaan Allah bagi siapa yang berinfak. Kita datang tadi masuk masjid, letak RM1, Allah gandakan jadi RM700. Sebab itu rugi bulan Ramadan ni. Siapa tak ambil peluang infak, rugi. Pastikan, ayah-ayah ibu rahmati Allah sekalian, tolong pastikan sehari walaupun RM1 bulan Ramadan kita bagi. Pastikan, ayat dirahmati Allah sekalian. Dan kata Allah, illa saum, melainkan Ramadan. Semua tu aku bagi tahu dah ganjaran pahala dia. Melainkan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tu untuk aku. Sebab ada ulama hadis, bila tengok hadis Qudusi ni, apa dia kata? Dia sebut yang mana bila Allah kata illa saum, dia bagi satu contoh. Kita pada hari kiamat, dia kata, kita pada hari kiamat mungkin kita ada buat salah dengan orang kat dunia ni. Kita memang nak masuk syurga dah, tapi celah-celah pada nak masuk syurga tu biasalah nakal sikit kat dunia ni. Suka perli orang, suka buka aib orang, suka mengumpat orang, troll orang, zalim kat orang, ambil hak orang. Hari kiamat Allah ambil pahala kita bagi kat dia, ambil pahala kita bagi kat dia, ambil pahala kita bagi kepada dia. Kata ulama hadis yang melihat kepada hadis ni, dia kata melainkan puasa. Puasa tu Allah letak dalam aset beku, tak kacau, tak bagi kat orang lain.
Sebab puasa tu antara Allah dengan hamba dia. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, pastikan kita duduk dalam Ramadan, kita puasa ni sungguh-sungguh kita jaga. Sebab ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah nak balas? Allahu taala a'lam. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan bila kita sebut tentang puasa, kelebihan-kelebihan yang ada dalam Ramadan, ayah dirahmati Allah sekalian, bulan ni bulan yang sangat-sangat istimewa kepada kita. Sebab itu ayah dirahmati Allah sekalian, kita tak tahu bulan ni sempat tak kita habiskan ataupun tidak. Ataupun mungkinkah bulan ni adalah bulan yang terakhir, Ramadan yang terakhir dekat kita. Kita tak tahu. Sebab ada kawan kita Ramadan tahun lepas duduk dengan kita, i'tikaf sekali dengan kita, dengar kuliah sekali dengan kita, solat sekali dengan kita, tapi tahun ni Allah ambil dah nyawa dia. Sebab itu ayam dirahmati Allah sekalian, kita nak pastikan Ramadan kita Ramadan yang paling best adalah pada kali ni. Kita nak pastikan Ramadan kita yang paling kualiti adalah Ramadan pada kali ini. Macam mana kita nak buat? Yang pertama, pastikan niat kita tu. Ni kita dah duduk tengah-tengah Ramadan ni. Sebab itu kita nak cek baliklah niat kita tu macam mana. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sebab setiap perbuatan anak Adam itu, Allah kata dalam bab agama tidak dikira melainkan dengan niat dia. Apa sebab yang dia buat sesuatu perkara tersebut? Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, ada orang masuk Ramadan ni sebab nak raya. Ada orang masuk Ramadan seronok dia nak raya. Siapa yang dirahmati Allah sekalian? Saya bagi contoh anak saya sendiri. Dengar pengumuman raya Rabu masa awal malam puasa tu, yang dirahmati Allah sekalian, yang mengumumkan esok ni puasa, dia kata ye, dia kata nak raya. Sebab dia tahu lepas puasa ni nak raya. Sebab dia balik baru-baru ni kampung, dia sunat tok dia bagi RM50 kat dia. Dia duk kira ni, tok dia nak bagi berapa pula ni raya ni. Ibu sekalian, budak-budak dia minat, dia seronok nak raya. Sebab itu kita tak pelik, alhamdulillah sekalian, satu Ramadan kita pergi supermarket, lagu raya dah berkumandang. Tak pelik, alhamdulillah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang masuk Ramadan sebab nak berniaga. Sebab itu ada orang yang berebut bazar Ramadan, berebut bazar raya. Ayam dirahmati sekalian, sampai bertumbuk. Sebab itu ayam dirahmati sekalian, saya pernah lah tanya kawan saya. Kawan saya berniaga baju budak, ibu sekalian. Saya raya tahun lepas, dia buka, rumah terbuka, saya pergi rumah dia. Saya tengok dia pakai iPhone. Oh, baru lagi. Saya pun tanya macam mana berniaga baru-baru ni, okey ke? Dia kata boleh lah ustaz. Dia kata boleh lah setahun makan. Setahun makan berniaga bulan Ramadan ni. Baru-baru ni yang dirahmati Allah sekalian, adik ipar saya datang daripada Johor. Seminggu sebelum puasa. Saya pun dia duduk 2 malam dekat rumah. Saya kata duduklah 3 malam mai jauh. Bukan senang nak datang. Saya kata duduklah semalam 2 lagi. Dia kata tak boleh Bang Long, nak kena balik. Sebab ada meeting dengan Pak Ndak. Adik ipar saya ni kerja dengan Pak Ndak saya, negara yang soya. Tak sebut mesyuarat, sebut meeting. Orang putih. Kan? Negara yang soya pun pakai meeting. Alhamdulillah sekalian. Saya tanya, okey ke berniaga yang soya ni? Dia kata, boleh lah. Dia kata, kalau macam sebelum Ramadan, dia kata bulan biasa ni, 150, 200 lebih sehari. Tapi Ramadan boleh lah 1,200, 1,000 ke 1,500. 1,200 ke 1,500. Bersih, untung. Alhamdulillah sekalian. Tahun ni pasang 3 tapak tahun ni. Alhamdulillah sekalian. Saya pun awal Ramadan tu duduk termenung gak lah. Duk fikir aku rasa macam tak mau nak kuliah, rasa macam nak berniaga yak soya lah. Kan? Pasal untung rupa-rupanya berniaga ni. Alhamdulillah sekalian, tak apalah. Yang tu rezeki dalam bulan Ramadan. Tapi pastikan niat kita yang awal tu masuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang masuk Ramadan untuk dia kejar kelebihan-kelebihan ni. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu percaya dan yakin, orang yang merindui Ramadan, merindui keistimewaan dan kelebihan Ramadan, saya berani jamin, dengar saja pengumuman esok puasa, angkat takbir
Dan kemungkinan paling besar bila mana dia angkat takbir ketika mana rakaat pertama tarawih, dia akan sedih dan keluar air mata. Dia kata, ya Allah, terima kasih sebab kau perkenan permintaan aku untuk masuk dalam Ramadan. Ya Allah, bagilah aku peluang untuk menyempurnakan bilangan-bilangan hari dalam Ramadan. Panjangkan usia aku. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pertama, niat kita jaga dalam Ramadan. Yang kedua, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya yakin kita semua ni banyak yang tadarus Al-Quran, yang baca Al-Quran. Bila kita baca surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang menceritakan tentang Ramadan, tentang hukum-hukum dalam Ramadan. Celah-celah tu kalau kita perasan, Allah kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang mana kata Allah, Muhammad, bila mereka tanya kepada engkau tentang aku, jawablah, aku ni dekat dengan mereka. Aku perkenan permintaan mereka. Ayam dirahmati Allah sekalian, ini memberi signal kepada kita, Ramadan banyakkan berdoa. Sebab dalam hadis Qudusi Allah kata, orang yang mustajab doa, orang yang Allah golongkan dalam golongan mereka yang diterima doa, yang dimustajab doa, antaranya orang yang berpuasa. Ni kita duk puasa ni, doa kita Allah pandang. Sebab itu sambil-sambil kita dengar tazkirah, sambil-sambil kita duk tengok handset, sambil-sambil kita duk buat kerja, banyakkan kita berdoa. Dan kata Nabi, doa adalah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga bila kita sebut tentang Ramadan, nak kualitikan Ramadan kita, nak jadikan Ramadan kita Ramadan yang paling baik, pastikan Ramadan yang kita lalui pada kali ini Ramadan yang bersangkutan dengan penurunan Al-Quran. Ayam dirahmati Allah sekalian, sebab Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab itu ayam dirahmati Allah sekalian, pastikan kita melazimi Al-Quran. Sebelum nak masuk Zuhur, ibu sekalian, kita waktu rehat nak makan kat kedai mamu berani tak boleh. Kita masuk masjid awal, kita boleh tengok aplikasi Quran, boleh ambil naskah Al-Quran, kita boleh mulakan membaca Al-Quran. Ayam dirahmati Allah sekalian, Quran ni sifat dia sebagai petunjuk kepada manusia, bimbingan kepada manusia. Dan Quran ini menghasilkan ketenangan kepada manusia. Ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, kita dengar lagu trending, kita dengar hari-hari, cukup seminggu, cukup sebulan, kita dah tak minat dah lagu tu. Tapi Quran kita dengar puluhan tahun, tetapi tidak membosankan kita. Ayam dirahmati Allah sekalian, bayangkan dengar Quran pun seronok dah. Ni tambah-tambah Quran duduk dalam diri kita, Quran berada dalam jiwa kita. Tambah-tambah Ramadan ni ayam dirahmati Allah sekalian, kita lebih mudah dengan Quran. Solat tarawih, kalau tidak kita semayang Isya, semayang Maghrib je, tapi ni tambah dengan tarawih. Bacaan Quran itu bertambah, ayat-ayat yang berbeza kita akan dengar. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, ada tempat yang buat 8 rakaat, ada tempat buat 20 rakaat. Kita dengar pula tu imam baca, Allahu Akbar, Masya Allah. Rasa syahdu, rasa menusuk jiwa ni dengar suara tu imam ni. Kita pergi bagi tahu kawan kita, kita kata Allah sedap sungguhlah tu imam tu baca Quran. Rasa mendayu, rasa syahdu ni, rasa khusyuk macam nak tidur tadi dengar tu imam baca. Bagi tahu kat kawan. Kawan dia kata, hang tak power lagi. Aku ni khusyuk sampai tertidur terus masa tu imam baca tadi tu. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, Quran dengar pun sedap. Dia duduk dalam hati kita lagi sedap. Ni, tengah-tengah hari ni, bu sekalian. Ni, waktu ni. Tengok air mineral tu pun rasa sedap. Duk rasa dah, kalau masuk kena kat tengkok ni, Allah, nikmat ni air mineral ni. Waktu ni. Cuba kita pergi ambil, kita langgah tengok minum. Rasa apa? Wih, rasa lagi nikmat. Walaupun air mineral. Ni kalau tengok pula tembikai, tengok pula laici, lagi sedap.
Ibu sekalian, tengok pun sedap. Ni kalau kita minum lagi sedap. Sebab itu Quran, dengar pun sedap, tengok pun sedap. Bila duduk dalam jiwa kita, lagi sedap. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, pastikan Al-Quran itu berinteraksi dengan jiwa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayah ibu dan dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang Ramadan, pastikan Ramadan yang kita lalui, Ramadan yang penuh dengan infak dan sedekah. Sebab bulan Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi melakukan infak dan sedekah. Ini sunnah Nabi SAW. Ini pedoman daripada Nabi SAW. Kalau bulan sebelum Ramadan kita sedekah RM10, mai bulan Ramadan mesti lebih daripada RM10. Ayam dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana kita sebut tentang sedekah, tambah-tambah kita buat iftar bagi orang makan, ayam dirahmati Allah sekalian. Mungkin celah-celah orang yang mai makan ni, ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, adalah orang yang mana dia susah. Yang mana Allah uji dia, mungkin dia tak boleh nak beli makanan, mungkin dia tak boleh, orang kata nak beli lauk yang mewah untuk anak dia, nak makan ayam pun payah. Ayam dirahmati Allah sekalian. Tapi mai bulan Ramadan dia boleh menumpang hasil rezeki yang kita kongsikan kepada mereka. Sebab itu ayah-ayah ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pastikan ni Ramadan ni sebaik mungkin kita bagi orang makan. Saya yang dirahmati Allah sekalian, beberapa tahun yang lepas saya jumpa anak muda dekat Ampang. Saya tanya macam mana Ramadan ni? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, Ramadan ni kira berkat lah Ustaz. Saya kata, berkat apa? Dia kata, kami ni Ramadan ni jimat banyak, dia kata. Turun habis satu keluarga, dia kata. Tak masuk ke rumah ni, more dekat masjid, sahur kat surau, berbuka dekat masjid. Dia kata, jimat banyak lah Ustaz. Sebab itu ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian, jangan pelik. Sehari 2 hari nak masuk Ramadan, kita tengok ada orang pusing sekitar Petaling Jaya ni, melawat masjid dan surau. Dia pergi tengok jadual. Kita duk ingat dia tengok jadual kuliah. Rupanya dia pergi tengok jadual makan. Ui, Al-Falah dia kata kena malam ni, dia kata kena main ni, kari kepala kambing ni. Tengok pula, ui, surau TTDI ni, yang ni kena pi, tak pernah orang buat lagi ni, kari kepala itik, dia kata. Sampai ayam dirahmati Allah sekalian, tak apa, rezeki kita pakat-pakat kongsi. Tapi mana habuan kita? Mana yang di samping kita, yang kita nak kongsi dengan orang? Mana benda tu? Ayam dirahmati Allah sekalian, kita ni Ramadan, ayam dirahmati Allah sekalian, Ramadan kita maksimum 30 hari, maksimum 30 hari. Ayam dirahmati Allah sekalian, yang mana mungkin kita sempat sampai 30 hari ataupun tak sempat. Tapi ayam dirahmati Allah sekalian, nak tak Allah kreditkan dalam akaun kita, dalam akaun amalan kita, ganjaran 100 hari, 200 hari pahala orang yang berpuasa. Macam mana kita nak buat? Bagi orang makan dalam bulan Ramadan. Ayam dirahmati Allah sekalian, tak perlu buat nasi biryani, tak perlu buat nasi Arab, nasi ayam tak perlu buat kalau kita tak mampu, kita tak ada kekuatan. Beli kurma madu tu, ibu sekalian, harga RM8, RM9, ada 30 biji, 40 biji orang makan. Kalau 20 orang, 30 orang makan kurma yang kita beli tu, modal RM8, 30 orang makan, Allah transfer dalam akaun kita 30 hari pahala berpuasa tanpa dikurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa. Ayam dirahmati Allah sekalian, mungkin tengok orang buat kurma banyak sangat, payah ayam dirahmati Allah sekalian. Balik nanti pi singgah mana-mana kedai, pi beli agak-agak. Balik rumah bagi tahu isteri, esok hang buat agak-agak. Nak pi sembahyang Jumaat esok, abang nak bawa. Ibu sekalian, beli agak-agak buat dalam talam tu. Hirih pun jangan besar-besar, kecil-kecil cukuplah, kedekut sikit. Kan? Hirih kecil-kecil. Pi ajak isteri, pi ekor, beli tu bekas yang orang kata 15 bekas RM2 4 tu. Ibu sekalian, bubuh satu bekas 5. Kalau kita ada 50 bekas, satu bekas 5. Ayat rahmatullah sekalian, esok orang mai sembahyang Jumaat, sembahyang Asar kita bagi seorang satu. 50 orang dapat.
Dia balik rumah, dia makan dengan anak-anak dia ada 5-6 orang. 50 kali dengan 5, 250. Kalau 250 orang puasa yang makan juadah yang kita bagi kepada dia, kata Nabi SAW, Allah transfer 250 hari pahala orang yang berpuasa ke dalam akaun kita, tanpa dikurangi pahala dia sikit pun. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, Ramadan pada kali ini pastikan kita bagi orang makan untuk berbuka. Dirahmati Allah sekalian. Kalau tak tahu nak bagi kat mana, dirahmati Allah sekalian, jumpa saya. Sebab ada 2-3 tempat tafiz dan sebagainya yang tanya saya, kok ada orang nak buat untuk iftar. Baru-baru ni saya umum ada seorang hamba Allah bagi 1,000. InsyaAllah minggu depan kita buat orang kata sedikit iftar di orang kata pusat tafiz ataupun tempat anak yatim, insyaAllah. Ayam dirahmati Allah sekalian. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Nabi SAW, yang kelima apabila kita sebut tentang Ramadan, untuk kualitikan Ramadan kita. Sebab kita nak Ramadan ni kita keluar menggapai apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pengampunan yang dia minta di sisi Allah, kata Nabi SAW, dia keluar daripada Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menyempurnakan Ramadan pada kali ini dan memberikan kita kesempatan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut kepada kita, yang mana kata Nabi, man qama ma'al imam, barang sesiapa yang bangkit bersama dengan imam, dia solat bersama dengan imam sehingga selesailah urusan imam itu. Ayam dirahmati Allah sekalian, iaitu sembahyang tarawih sampai witir. Kalau tu imam buat 20, dia buat 20 lah. Kalau tu imam buat 8, dia buat 8 sampai habis witir. Kata Nabi SAW, seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam itu dengan qiyam. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita pedoman untuk kita meneruskan Ramadan ini dengan menggapai sebanyak mungkin keistimewaan-keistimewaan yang berada di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah terima Ramadan dan puasa kita pada kali ini. Mudah-mudahan, dan dah kita nak duduk dalam pertengahan ni, rahmatullah sekalian, doalah Allah rezekikan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang disebut oleh Nabi, yang disebut oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu malam, kalau kita dapat malam tersebut, Allah terima amalan kita malam tersebut, kata Nabi, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.